Assalamualaikum, nama saya Nurul Natasha binti Muhammad Muhyiddin. Tahukah anda sejarah penubuhan di Malaysia? Malaysia telah diisytiharkan penubuhannya secara rasmi pada 16 September 1963. Seterusnya, penyatuan Malaysia dengan wilayah-wilayah jiran bukanlah merupakan satu idea baru, malah ia merupakan antara matlamat perjuangan kesatuan Melayu muda. Ucapan Perdana Menteri ketika itu Tunku Abdul Rahman dalam satu majlis makan tengah hari yang dianjurkan oleh Persatuan Penulis-Penulis Luar Negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Dalam ucapan tersebut, Tunku Abdul Rahman antara lain menyatakan bahawa adalah penting bagi tanah Melayu membentuk satu kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara jiran, khususnya Singapura dan Borneo dalam aspek ekonomi dan politik. Ucapan Tunku Abdul Rahman telah mendapat liputan yang meluas di kalangan media tempatan dan luar negeri dan disifatkan sebagai bayangan kepada rancangan penubuhan Malaysia. Jom sama-sama kita teliti dan mengetahui sejarah penubuhan Malaysia ketika itu. Rancangan pembentukan Malaysia pada tahun 1963 telah menyebabkan keadaan ekonomi dan sosial lebih stabil walaupun terdapat beberapa perubahan yang tanah Melayu harus lalui, di mana perjalanan yang penuh halangan dan rintangan juga telah menggunakan banyak masa dan tenaga daripada pelbagai pihak dalam menjayakan penubuhan Malaysia dan Borneo dalam aspek ekonomi dan politik. Seterusnya, proses pembentukan Malaysia. Langkah pertama, penubuhan JPPM telah ditubuhkan untuk menerangkan kepada rakyat mengenai gagasan pembentukan Malaysia dengan lebih jelas lagi. Walaupun pada peringkat awal Sabah dan Sarawak serta setengah pihak di Singapura menentang penubuhan Malaysia, namun sikap ini telah berubah apabila wakil Tanah Melayu yang hadir di persidangan Commonwealth di Singapura yang diketuai oleh Kapten Dr. Abdul Hamid Khan dan beberapa orang lagi telah mendapat jawapan yang positif. Dan selanjutnya, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia telah dibentuk pada 23 Julai 1961. Langkah kedua iaitu Suruhanjaya Kobul. Ia telah dibentuk atas persetujuan yang telah dicapai dalam JPPM dan keputusan Kerajaan Britain menyokong gagasan penubuhan Malaysia. Hasil tinjauan mendapati penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai penubuhan Malaysia. Langkah yang ketiga ialah pungutan suara rakyat, di mana Singapura merupakan negeri yang telah mencapai taraf berkerajaan sendiri, maka ia tidak termasuk dalam bidang penyiasatan Suruhanjaya Kobul. Walaupun barisan pemimpin Singapura mengalukan rancangan penubuhan Malaysia dan mengatakan kesediaannya, namun beberapa setengah pihak menentang hebat rancangan ini. Antaranya ialah kumpulan kiri dan Parti Barisan Sosialis, bagi membuktikan bahawa tiada sebarang paksaan dan menyertai Malaysia oleh pihak Singapura ke atas rakyat, maka satu pungutan suara telah dibuat dan mendapati bahawa 71% penduduk Singapura yang bersetuju untuk bergabung. Seterusnya, jawatan kuasa antara kerajaan telah ditubuhkan pada Ogos 1962 dan telah menubuhkan 5 jawatan kuasa kecil bagi mengkaji dan meneliti aspek-aspek perlembagaan, kewangan, perundangan, kehakiman dan organisasi jabatan. Sebagai tindak balas kepada sikap Filipina, kerajaan dan Malaysia telah tinjauan dari
Rakyat Sabah dan Bantuan PBB dan didapati bahawa majoriti rakyat negeri ini memilih untuk berada di bawah kerajaan Malaysia. Satu laporan dikeluarkan menjadi asas perjanjian Malaysia. Dan Borneo dalam aspek ekonomi dan politik. Rancangan penubuhan Malaysia telah menimbulkan pelbagai reaksi dari banyak pihak. Oleh itu, beberapa faktor pembentukan Malaysia telah diwujudkan, iaitu imbangan kaum. Hasil dari kajian Northern Sophie mengenai kebaikan sekiranya penggabungan Tanah Melayu dengan Borneo berjaya dilakukan, ia telah mendapat sambutan dan sokongan berikutan dengan wujudnya pandangan oleh Datuk Senu Abdul Rahman, Duta Tanah Melayu ke Indonesia. Beliau menyatakan bahawa penduduk Bumiputera di Sabah dan Sarawak boleh dikelaskan sebagai Melayu. Namun, Tunku Abdul Rahman bimbang mengenai kemasukan Singapura. Sekiranya Singapura jatuh ke tangan komunis, maka akan wujud cuba 3/4 batu dari Tanah Melayu. Namun begitu, pada awalnya Tunku merasakan kemasukan Singapura adalah sesuatu yang berbahaya jika dinilai dari sudut nisbah penduduk Melayu dan bukan Melayu. Walaupun begitu, Tunku masih mempertimbangkan soal kemasukan Singapura dari aspeknya kesan kepada komposisi penduduk di negara ini. Oleh yang demikian, bagi mengatasi masalah ini, maka Sabah dan Sarawak perlu diajak untuk bersama-sama menganggotai Malaysia. Ini kerana dengan kemasukan Singapura akan mewujudkan ketidakseimbangan dari segi kaum di negara ini nanti. Seterusnya, kemerdekaan bagi negara-negara baru. Penubuhan Malaysia juga dilihat sebagai mampu untuk membantu negara-negara yang masih dijajah untuk mencapai kemerdekaan. Ia selaras dengan prinsip dasar luar Tanah Melayu yang ingin menolong negara-negara yang sedang dijajah bagi mencapai kemerdekaan. Seterusnya, meningkatkan taraf Bumiputera Sabah dan Sarawak. Keadaan golongan Bumiputera Sabah dan Sarawak adalah jauh ketinggalan berbanding dengan kedudukan golongan yang sama di semenanjung Malaysia. Semasa pentadbiran British, sektor ekonomi dan sosial di wilayah itu telah dimonopoli oleh golongan pendatang. Oleh kerana mereka mendapat lebih banyak peluang daripada British, maka golongan pendatang tersebut merupakan mereka yang berjaya dalam pendidikan dan menjawat jawatan tinggi dalam pentadbiran negeri. Selain itu, pentadbiran negeri Sabah dan Sarawak dikuasai oleh pegawai-pegawai British. Bagi golongan Bumiputera pula, mereka merupakan golongan yang terbiar di tanah air mereka sendiri. Oleh itu, wujudnya antara faktor-faktor pembentukan Malaysia. Seterusnya, mengeratkan hubungan sedia ada. Ini adalah antara salah satu faktor untuk mewujudkan dan mengeratkan hubungan sedia ada. Pencantuman wilayah-wilayah Borneo dan Tanah Melayu mengeratkan hubungan baik yang sedia terjalin dan penggunaan mata wang yang sama telah wujud dan memudahkan proses pembentukan Malaysia ketika itu. Reaksi dan sambutan. Beberapa negara yang menentang terhadap penubuhan gagasan Malaysia antaranya ialah tentangan Indonesia. Kita menerima hebat tentangan Indonesia di mana dia mengisytiharkan konfrontasi di mana dia mengisytiharkan konfrontasi dan menggelarkan Malaysia sebagai penjajahan baru. Dari segi aspek dan ekonomi dan kemasyarakatan. Jadi konfrontasi Indonesia ke atas Malaysia akhirnya tamat berikutan dengan kejatuhan Sukarno akibat kegagalan cubaan COP The Date yang telah dilancarkan oleh Parti Komunis Indonesia pada 30 September 1965 dalam satu peristiwa yang dikenali sebagai G30S Palang PKI. Rundingan dan pendamaian juga pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia telah diadakan di Bangkok pada tahun 1966.
Malaysia juga menerima tentangan hebat daripada Filipin di mana Presiden Macapagal yang berminat dengan soal kewilayaan mendakwa Sabah adalah di dalam wilayah Filipina dan menuntut Sabah untuk Kesultanan Sulu yang pada masa itu adalah penguasa negeri ini. Sedangkan pedagang Australia telah membayar kepada Sultan Sulu dan pewaris-pewarisnya bayaran sebanyak 5 juta $5 setahun. Reaksi dan sambutan juga bukanlah daripada luar tetapi tentangan dalaman juga Tanah Melayu menerima semasa penubuhan Malaysia. Tentangan dalaman yang kita terima ialah Parti PAS telah mengeluarkan saman terhadap penubuhan Malaysia pada 10 September 1963. Namun tuntutan saman tersebut gagal. Kemudian, tentangan daripada Brunei. Pada peringkat awalnya, kerajaan Brunei menyokong dan menunjukkan minat untuk sertai Malaysia. Tetapi, telah beralih arah atas beberapa faktor. Antaranya, tentangan kuat dari Parti Rakyat Brunei yang mendapat sokongan dari Parti Komunis Indonesia. Sultan Brunei juga enggan kerana terpaksa membayar cukai ke atas pendapatannya hasil petroleum dan hanya berhak sepenuhnya dalam jangka hanya 10 tahun sahaja. Beliau juga menolak kedudukan raja-raja yang akan menjadi YDPA. Dan diisytiharkan di Stadium Merdeka oleh SPB yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sabah dan Sarawak pada 14 September 1963. Penubuhan Malaysia jelas menunjukkan keinginan rakyat Sabah, Sarawak dan Singapura malah Brunei sendiri untuk mencapai kemerdekaan melalui Malaysia. Ia juga menunjukkan hasil dari persetujuan yang telah diterima oleh pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih.